Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salawatullah wassalamuhu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu semula di dalam gelanggang halaqah akar tradisi ilmu, di mana akar akidah sentiasa diperkemaskan, tradisi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam diperutuhkan, dan ilmu ad-din sentiasa diperkukuhkan. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada hari Selasa 10 Januari 2012 yang dipancarkan secara langsung daripada studio C Seri Pentas dalam program Halaqah Akar Tradisi Ilmu di TV9 memberikan keberkatan dan juga kemanfaatan kepada kita semua. Tajuk yang sama-sama menjadi bekal perkongsian dan diskusi kita pada malam ini ialah lirik cinta siapa. Sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim? Adakah kita sedang bercinta dengan Al-Quranul Karim? Adakah cinta dengan Al-Quran itu boleh membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk membincangkan tajuk yang hebat ini, kita berada bersama-sama dengan kita dua orang qari yang cukup hebat, dan alhamdulillah ini merupakan satu penghormatan kepada diri kita semua dapat bersama-sama dengan mereka berdua. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel ulung kita pada malam ini, iaitu Al-Fadil Syekh Abdul Karim Umar Fatani Al-Makki, Imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Negeri Selangor, dan juga merupakan mantan qari diraja Arab Saudi. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi Kaifa halukum? Hayakumullah. Tamam. Zayak, ishlounak. Alhamdulillah, barakallah. Dan juga qari kita yang kedua yang merupakan perujuk kepada indikator setiap inci perbahasan kita pada malam ini seperti biasa, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jumpa lagi kita, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersiap sedia, duduk dengan tenang, membaca doa musafir, dan kita akan terbang bersama-sama ke Masjidil Haram, ke Makkatul Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت
كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله أكبر الله أكبر. Itu saja Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana rasanya? Adakah sudah timbul kecintaan kita terhadap Makkah Al-Mukarramah dan Masjidil Haram? Apatah lagi apabila diikat kemas dengan lirik-lirik dari Allah Subhanahu wa taala daripada mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim. Benar dalam surah Qaf ayat yang ke-18 antara yang dibacakan oleh Syekh tadi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada walaupun satu patah perkataan melainkan akan adanya raqib yang mengawasi dan juga atid mencatat, merekod, menulis dan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memulakan soalan yang pertama kepada Al-Fadhil Syekh berkaitan tentang ikatan kemas silaturrahim dan ukhuwah Syekh sendiri dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana mulanya cinta pandang pertama dengan Al-Quranul Karim ni? Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashkur TV 9 wa ashkur al-qaimin ala al-barnamij, dan terima kasih kepada dua-dua ustaz yang hebat, Ustaz Muhammad Irvino dan Al-Qari kita Ustaz Tirmizi bin Abdul Rahman. Saya ucap ahlan wa sahlan dan terima kasih kepada hadirin hadirat dan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali pengalaman hidup saya di Makkah Al-Mukarramah dan tanah yang saya cinta, saya berkesan dan bercinta dengan Al-Quran Karim pertama kali yang saya tidak lupa. Pertama kali selepas pada izin Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada almarhum walid saya yang di awal umur saya dialah yang bawa saya ke Masjid Al-Haram. Ketika itu saya ingat umur saya dalam 6 tahun. Masih kurang lagi dalam bidang Al-Quran dan masih tak belajar lagi. Masa itu tidak ada tadika dan tidak ada apa di Makkah Al-Mukarramah. Terus bercinta dengan Al-Quran, tetapi saya masih gelap lagi, tak tahu macam mana bercinta sampai kata tiru alunan Quran dan tiru Bilal Masjid Haram dan Syekh Masjid Haram, tetapi saya masih kosong lagi dalam hati saya. Tetapi saya tak lupa jasa baik arwah walid saya yang sanggup korban dan sanggup terima membawa saya pergi ke Masjid Al-Haram yang kanak-kanak nakal biasanya, tetapi arwah walid sentiasa dengan keikhlasan dia, maka dia sabar dan dia sabar sampai saya terus sambung ataupun start mula tahfiz Al-Quran di Masjidil Haram. Di situlah saya bercinta dengan Al-Quran dan saya mula abangnya cinta yang hakiki, dan sampai sekarang ni alhamdulillah dengan Al-Quran saya tidak lupa lagu-lagunya, iaitu lagu-lagu yang imam-imam Mekah dan qari-qari yang lain. Itulah semangat saya dalam hidup saya. Terima kasih pada Al-Fadhil Syekh. Bagaimana cinta itu nanti dimekarkan dan disuburkan, dan bagaimana ia merubah serta menentukan hala tuju kehidupan Syekh Abdul Karim Umar Fathani Al-Makki dengan Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah akan kita teruskan perbincangan kita dalam halaqah Akal Tradisi Ilmu. Kita akan kembali semula sebentar lagi dan mudah-mudahan kita isikan masa yang ada senggang ini dengan kita bertasbih, tahmid, takbir dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaqah Akal Tradisi Ilmu, tak tengok rugi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah, bacaan hari ini kita ada 2 orang qari, rasanya saya tak nak ke mana-mana dah, duduk sini saja. Fadil Ustaz Tirmizi, izinkan saya untuk kita tambahkan lagi dan juga kita cernakan apa yang kita dapati daripada surah Yasin itu dengan soalannya, benarkah pandangan segelintir di kalangan masyarakat yang menyatakan bahawa kalau dalam profession, kerjaya, tugas harian kita mencuburi bidang yang latar belakangnya agama, dia tidak menjamin masa depan, dia tidak ada satu nilai komersil yang disebutkan. Bagaimana untuk kita memberikan hujah terhadap bahawasanya agama ini perlu berada di landasan yang utama? Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Arifino, yang saya kasihi, yang saya hormati lagi segani, Syekh Qari Istana Mantan. Jadi rasanya Ustaz Arifino macam tak mau bercakap malam ini. Nak dengar Syekh yang baca malam. Saya mustami'. Allahu Akbar. Tapi ialah sekadar untuk berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terlebih dahulu surah Yasin yang saya bacakan tadi, mungkinlah ya ada sedikit saja gimik-gimik ataupun ala-ala Syekh Mahmud Khalil Husari. Sikit-sikit saja. Kalau kita dengar Syekh Karim baca tadi, masya-Allah, macam Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Tapi saya dapat sikit-sikit cukuplah, alhamdulillah. Nak sebut di sini bahawa surah Yasin selalu kita baca. Orang kita selalu baca, dan surah Yasin adalah merupakan hati Al-Quran. Kita sangat orang kata ingin menjaga hati manusia, tetapi hati Quran kita tidak jaga. Jadi mudah-mudahan bacaan surah Yasin yang saya baca sedikit tadi bagi pedoman kepada kita, insya-Allah. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Al-Fadhil Ustaz Arifino, pandangan saya memang berlaku ketika saya belajar dulu pun Ustaz. Ketika saya nak masuk mahad di Terengganu dulu pun, ada setengah-setengah ibu bapa bertanya kepada anak-anak yang ingin masuk ke sekolah mahad yang hafal Quran ni. Dia kata, buat apa, kenapa kamu nak masuk sekolah macam ni? Kamu nak kerja apa esok-esok? Masya Allah. Tapi selepas habis belajar dan berjumpa semula, ternyata silap pandangan ataupun pegangan mak ayah ini, yang mana anak dia yang tercicir sebenarnya. Dan saya teringat mentor saya, iaitulah Tan Sri Syekh Ismail bin Muhammad, iaitulah Imam Besar Masjid Negara sekarang ini. Tan Sri selalu sebut Al-Quranu ghinan la faqra ma'ah. Orang yang berada dengan Al-Quran ghinan, senantiasa kaya, tidak ada kefakiran bersamanya. Dan saya buat contoh Tan Sri sendiri, iaitu orang yang menghambakan dirinya dengan Al-Quran. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat dia. Masya Allah. Dan itulah yang saya jadikan pegangan. Dan saya nak pesan juga di sini bahawa anak-anak yang ingin menceburi ataupun ingin mendalami ilmu agama, ibu bapa lah orang yang selayaknya yang memberi dorongan, yang memberi panduan dan galakan.
Kerana Al-Quran dan agama itulah yang akan membimbing kita, mendekatkan diri kita dan survive hidup kita itu senantiasa berada di landasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman satu ayat lagi surah Al-Isra, izinkan saya tuan pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya intisari daripada ayat ini, Al-Quran itu memberi petunjuk dan hidayah untuk jalan yang benar. Jadi jangan takut, jangan gusar. Dan saya nak menyangkallah, maknanya pendapat-pendapat yang mengatakan menceburi bidang Al-Quran ataupun bidang agama, masa depannya gelap. Tidak sama sekali. Contoh terdekat sebelah saya ni tuan, Syekh kita Masya Allah, daripada, dan saya sendiri pun sekadar berkongsi, maknanya dengan Al-Quran kita dapat bersama dengan pembesar-pembesar, kita dapat pergi kepada tempat-tempat yang orang lain tak dapat pergi. Dan dengan Al-Quran juga saya nak kongsi, saya dapat menjejakkan kaki ke Makkahul Mukarramah. Masya-Allah, itulah penghargaan saya yang teramat sangat. Dan yakinlah, percayalah bahawa Al-Quran, jika kita jadikan ia sebagai sahabat, panduan hidup kita, insya-Allah yakinlah bahawa hidup kita tidak akan melarat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Tarmizi. Kita bersahabat dengan Al-Quran ketika kita belajar, bersahabat ketika kita berkerjaya dan berprofession. Dan dalam Al-Quran juga menyatakan bahawa ada kisah terdahulu, Ustaz Tarmizi dengan Syekh. Kita ada kisah yang semasa, yang relate dengan keadaan sekarang, dan juga menceritakan tentang pada masa hadapan. Al-Quran merangka perancangan masa hadapan sebenarnya ketika mana kita sedar ataupun tidak membacanya. Tadi Ustaz Tarmizi sebut ada 3 benda tadi yang penting sangat. Pertamanya, Al-Quran ini memberi perkhidmatan pada kita, yahdi, dia bagi hidayah. Yang keduanya yubashir, dia memberikan berita gembira, seronok kita dengan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiganya sudah tentu ajran kabira, pahala yang besar. Kalau begitulah keadaannya pada Syekh Abdul Karim, izinkan saya untuk bertanya seterusnya tentang perbezaan bi'ah ni, suasana tempat hidup. Adakah dia boleh memberikan kesan kepada penghayatan kita dengan Al-Quran? Al-Quran itu hidup, tapi macam mana kita nak jadikan Quran itu hidup dengan kita? So, adakah tinggal di Makkah Al-Mukarramah kemungkinan ada sedikit kelebihan ataupun advantage berbanding dengan tempat-tempat yang lain? Syukran Ustaz, terima kasih. Sebenarnya Al-Quran diturun di Makkah Al-Mukarramah, dan Al-Quran diturun di Madinatul Munawwarah. Apabila kita baca Al-Quran di Makkah dan di Madinatul Munawwarah, ruh dia lain tuan-tuan, muslimin muslimat sedang penonton dirahmati Allah. Bi'ah dia lain. Dan kebanyakan orang yang pergi di Mekah, pergi ke Mekah dan pergi ke Madinatul Munawwarah, yang rasa malas dia bertambah rajin oleh kerana suasana yang begitu, saya nak bayangkan macam mana tak tahu juga. Itu suasana yang siapa yang pernah pergi Mekah, dia tahulah suasana dia macam mana. Dan ruh Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah beza, amat beza dengan tempat-tempat yang lain. Dan bagi orang yang tak pergi lagi, maka bersedialah untuk ke Mekah dan ke Madinatul Munawwarah. Tengoklah dan tengok sendiri tuan-tuan dirahmati Allah, ruh Makkahul Mukarramah. Yang kata ruh, bagi saya ni saya rasa beza agaknya sedikit, tetapi kalau kita ikhlas di mana jua pun Allah Ta'ala tidak beza amalan. Orang kata, kalau kata di tempat kita dengan Makkahul Mukarramah, kalau di orang Mekah pun tak ikhlas, orang kita kat sini ikhlas, maka orang sini diterima dan orang di Mekah ditolak. Tapi kalau ikhlas di Mekah dan ikhlas di sini, insya-Allah pahala dia Allah Ta'ala lah yang bagi pahala Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala lah yang bagi pahala, tidak sesiapa orang yang bagi pahala orang yang baca Al-Quran.
Terima kasih Fadil Syekh. Mudah-mudahan ini juga menjadikan semangat kita dan juga motivasi kita untuk terus berdamping dengan Al-Quranul Karim. Jadikan ia sebagai sahabat dalam kehidupan dan juga ia menjamin, kalau kita nak kata hala tuju kehidupan kita, kerana inilah merupakan lirik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintahnya, larangannya dan segala-galanya adalah merupakan cinta Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Kita akan terus berdiskusi dalam halaqah akal tradisi ilmu di bawah tajuk lirik cinta siapa. Selepas daripada ini kita akan berehat seketika. Teruskan bersama kita berinteraksi menerusi Facebook Halaqah TV 9 dan juga dapat diikuti siaran ulangannya di tonton.com.my. Insya-Allah kita jumpa selepas ini. Halaqah tak tengok rugi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
Sadaqallahul azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jazakallah khairul jazak kepada Al-Fadhil Syekh Abdul Karim Umar Fathani Al-Makki di atas bacaan tadi. Dan pada kali ini dalam halaqah pada minggu ini, in particular Ustaz Tirmizi, kita bawa masuk ke dalam studio C ini Al-Imam Sudais, Imam Khusyari dan juga Imam Masyari. Mudah-mudahan ini akan mempertingkatkan lagi kesungguhan kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Dalam apa yang disebutkan tadi, jika boleh saya ambil sedikit dia punya kronologinya Syekh dan juga Ustaz Tirmizi, apa yang disampaikan daripada surah Ali Imran itu, inilah merupakan lirik cinta Al-Quranul Karim yang bermula dengan peringatan taqwa dan keperluan untuk kita mendapatkannya, dan kemudian bagaimana Quran juga mengajar kita yang perbalahan itu boleh ditukar jadi persaudaraan dan akhirnya membawa pada kita terselamat daripada api neraka. Inilah juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan peri pentingnya kita untuk beriman dengan Al-Quranul Karim dan kemudian memahaminya agar kita dapat menjadikan ia sebagai modal dan bekal untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hebat lirik lagu ini. Kalau bolehlah Fadil Syekh untuk berikan kepada kami lagi, tambahkan lagi input, bagaimana pula mungkin Al-Quranul Karim ini mampu untuk dapat mengangkat darjat keimanan dan juga pribadi syakhsiah diri seseorang. Sila Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung jawapan Ustaz Al-Qari Tirmizi kita. Dengan Al-Quran Karim, bagi saya pengalaman saya di Makkah Al-Mukarramah dan masa ketika saya belajar di Universiti King Saud, Jamiat Malik Saud Berriyadh, pertama kali biasa kita orang Melayu dan asal Melayu, agaknya susah jikalau bidang-bidang lain kita nak muncul di TV kaca TV Arab Saudi, tetapi dengan mukjizat Al-Quran, dengan kelebihan Al-Quran, maka tidak ada farq baina a'jamin atau arabi illa bittaqwa. Jadi saya percaya soalan Ustaz tadi yang bagi kat saya tadi, saya rasa jawapan dia sangat banyak, tak tahu, tapi saya ambil kesimpulan dia, dengan Al-Quran Allah Ta'ala angkat darjat kita. Dengan Al-Quran Allah Ta'ala angkat nama keluarga kita. Dengan Al-Quran Allah Ta'ala angkat umat Islam setinggi-tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi dengan Al-Quran, kita peganglah dengan Al-Quran dan ikhlaslah baca Al-Quran, dan jangan jemu tuan-tuan untuk kita nak didik anak-anak. Sebenarnya kadang-kadang peranan ibu bapa ni amat penting, macam Ustaz Qari, Ustaz Tirmizi kita sebut sebentar tadi. Bagi saya pengalaman, saya rasa amat penting ibu bapa punya pengorbanan dia, keikhlasan ibu bapa membawa anak kita jadi cemerlang insya-Allah pada satu hari nanti. Dan saya ingat soalan Ustaz tadi, bagi saya rasa tak tahu saya jawab yang mana satu tadi. Menaikkan iman, mempertingkat dan mempertambahkan iman lagi dengan Al-Quran. Kaifiat. Kita harus banyak baca Al-Quran, dan jangan kata hanya semata-mata membaca Al-Quran, tetapi kita kena tadabbur, dan kita kena sekurang-kurang dalam rumah kita kena ada tafsir Al-Quran. Kalau hadis, kena ada hadis sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, dan hadis-hadis dan kitab-kitab yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila rumah kita ada Al-Quran dan sentiasa pasang CD dari rumah, dan sentiasa pasang TV channel-channel Arab, contohnya Qanah As-Saudiyah, Qanah yang Al-Majd, jadi ramai yang ada estero kat rumah ataupun ada channel-channel yang Islamik, maka bukalah Al-Quran. Dengan Al-Quran insya-Allah Allah Taala angkat darjat kita dengan iman dan iman kita insya-Allah. Sebab apa? Allah Taala dah jamin tuan-tuan, dan kita banyak berkorban untuk Al-Quran, Allah Taala pelihara kita insya-Allah. Jazakallah khair jazak kepada Syekh. Sesungguhnya rumah itu perlu disinari dengan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan rasanya Ustaz Tirmizi ini merupakan ruang di mana Ustaz Tirmizi kena masuk. Tolong bagi kepada kita indikator bagaimana mungkin lagi Al-Quran itu boleh digali dan juga untuk disemarakkan lagi cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Silakan. Terima kasih Ustaz Alfino yang saya kasihi. Syekh Abdul Karim.
muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sekian yang sekalinya ini, kesekian kalinya ini saya nak baca dari surah Taha. Surah Taha, kita sama-sama hayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى صدق الله العظيم. Mak benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Taha yang saya bacakan tadi, di sana ada satu kisah yang saya fikir Al-Quran ini wajib ataupun mesti kita jadikan lirik cinta kita. Kerana surah Taha ini mengubah pendirian, mengubah seorang manusia yang sanggup tanam anak dia hidup-hidup kepada Islam. Apabila Allah Subhanahu wa taala pindahkan dia sekejap untuk dengar 5 ayat daripada surah Taha, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Mudah-mudahan Al-Quran dekat dengan hidup kita, Al-Quran dekat dengan nyawa kita, Al-Quran dekat dengan kehidupan harian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Allah alam. Terima kasih pada Ustaz Tarmizi. Kalau sekiranya lah Ustaz Tarmizi, kalau kita lihat ya, kita nak jadikan cinta itu diraikan lagi, selain pada pembacaan, apa lagi mungkin yang boleh kita bekalkan kepada sedang penonton kita? Terima kasih Ustaz Afinu Al-Fadhil Syekh Abdul Karim. Saya tertarik dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun yatata'ta fihi lahu ajran. Saya tertarik dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Kerana saya nak berkongsi sedikit pengalaman. Apabila saya berhadapan dengan pelajar-pelajar ataupun orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, kadang-kadang perlu ditanyakan kepada mereka kenapa tidak berminat dengan Al-Quran, mereka menjawab, macam mana kami nak minat Ustaz, kami tidak tahu langsung baca Quran. Saya kata cuba baca, saya nak dengar. Dia baca, contoh, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Maknanya sangat susah dia nak baca Quran. Banyak checkpoint dia. Allahu Akbar. Sebab itulah hadis ni sebut bagi orang yang wayah tak ni ataupun bahasa Terengganu sebut kokak. Kokak. Tak apa, badannya 2 pahala. Pahala bersungguh-sungguh nak baca Quran dan pahala berpayah-payah susah dia dengan Quran. Jawa kata derde. Jadi saya ambil peluang ini, saya nak seru kepada mak ayah lah yang saya rasa untuk soalan Ustaz tadi. Ibu bapa sangat penting memainkan peranan untuk ajar ataupun untuk jadikan anak dia ini bijak Quran. Tidak guna kita bijak dalam ilmu pengetahuan, ilmu akademik, tetapi kita tak erti baca Quran, rugi. Kita hebat macam mana sekalipun hidup kita, tetapi jika kita tidak dapat baca Quran, rugi. Jadi saya ingat saya dulu masa kecil-kecil saja saya berkongsi, saya tidak pandai baca Quran. Setiap petang saya menangis-nangis, saya mengadap mak saya dikala budak-budak lain pergi bersukan. Saya mengadap mak saya, menangis-nangis, saya baca Quran. Inilah saya rasa satu pendedahan dan juga saya rasa sangat berharga. Walaupun pada ketika itu saya menangis-nangis, tapi hari ini saya dapat baca Quran dengan baik. Jadi saya seru pada mak ayah, saya seru pada ibu bapa, jalankanlah tanggungjawab kita. Jika kita rasa diri kita kecil, tidak dapat baca Quran, kita usahakan hantar anak-anak kita belajar Quran.
supaya anak-anak kita pada satu masa dapat baca Quran untuk kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Tirmizi. Kalau kita lihat dia ada dua tadi disebutkan, yang pandai dan mahir baca Quran, ya, disebutkan diberikan pengiktirafan daripada malaikat, no question asked. Tapi daripada mereka yang susah baca Quran ini dapat dua pula pahala. Satu kerana tilawah dan satu kerana masyaqqah. Dia baca dapat pahala, baca kerana susah pun dapat pahala. Bergelumanglah kita dan rapat dan dampingkanlah diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kita akan terus bersiaran dalam halaqah Akad Tradisi Ilmu pada kali ini. Selepas kita rehat seketika, teruskan interaksi dengan halaqah menerusi Facebook Halaqah TV 9 dan siaran ulangannya yang boleh ditonton menerusi tonton.com.my. Halaqah Akad Tradisi Ilmu, tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malam ini kita yataghanna bil Quran, kita berseronok, kita berhibur sambil kita mendapatkan dan mengundang keberkatan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quranul Karim. Kita telah menceritakan segala-galanya, kita gaul dan juga campurkan di dalam diskusi kita pada malam ini pengalaman Al-Fadil Syekh dan juga bagaimana teknik dan cara yang disebutkan oleh Ustaz Tirmizi untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai keutamaan dalam kehidupan, baik pembacaannya ataupun pemahamannya dan kemudian kepada aplikasinya, dan mudah-mudahan ia akan dapat terus dihayati dalam segenap lapangan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan. Kita sampai kepada pelan tindakan. Bagaimana mungkin untuk kita minta daripada kedua-dua panel kita ini untuk memberikan sedikit taujih, untuk memberikan irsyad kepada penonton kita, bagaimanakah caranya untuk kita, apa yang perlu kita buat selepas daripada ini untuk mendampingkan lagi diri kita dengan Al-Quran. Falyatafaddal Syekh. Alhamdulillah, binisbah dan tentang Al-Quran, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Al-Quran yang kata hiburan yang bagi saya ni adalah penghibur. Tetapi dalam kalangan setengah-setengah remaja kita dan masyarakat kita, muzik adalah penghibur dan program-program yang lain pada Al-Quran adalah penghibur. Sebenarnya itu adalah penghibur yang sementara. Yang saya yakin penghibur yang sebenarnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis baginda. Bagi saya, yang saya banyak berkesan dan saya nak bagi taujih irsyad kepada muslimin sedang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pilihan-pilihan qari, tentang pilihan-pilihan surah-surah yang dibaca dengan terjemah-terjemahannya. Yang saya banyak berkesan lagi-lagi dengan syekh-syekh yang berada Mekah, guru saya dan idola saya Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais, yang 8 bulan lepas dia datang ke Malaysia. Maka dia nasihat supaya kita ni banyak mendengar Al-Quran dan pilihlah qari-qari yang kita minat, macam lagu. Tapi dengan Al-Quran tidak jemu tuan-tuan. Hanya jemu kemungkinan kalau jemu pun dengan qari-qari, tapi dengan isi kata kalamullah kita tidak boleh jemu sama sekali. Jadi bagi saya nak taujih dan nak nasihat kepada muslimin muslimat, banyaklah kita mendengar Al-Quran dan kita pilih qari-qari yang seperti Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Daripada kecil-kecil saya minat dengan Syekh Mahmud oleh kerana fasahah dia dan lahjah dia, makharij al-huruf dia amat betul. Jadi itu Syekhul Qurra, dan saya memang daripada kecil-kecil kalau nak tidur mesti dengar Syekh Mahmud Khalil Husari. Itulah yang bagi saya lena. Kalau kata benda lain tak boleh nak lena. Jadi sebab apa? Itulah Al-Quran dan mukjizahnya. Maka ibu bapa lah peranan yang utama kali, ibu bapa yang ajar, yang berusaha, kena berusaha banyak sikit dan bersabar untuk taujih dan nasihat pada anak-anak.
agar mereka suka dengan Al-Quran. InsyaAllah satu hari nanti mereka akan jadi hebat, akan jadi qari, akan jadi al-hafiz. Mereka inilah akan syafaat pada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Syekh menyatakan bahawa pertamanya anggap consider hiburan ini sebagai hiburan hakiki dengan Al-Quran, dan yang kedua homework kita juga Al-Fadhil Syekh ialah kita selain pada penghibur-penghibur yang kita minati, jadikan juga barisan qari-qari ataupun qurra ini juga sebagai kita punya ikutan ataupun orang yang kita minat, insya-Allah. Silakan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Ya. Terima kasih Ustaz Fino, Al-Fadhil Syekh Abdul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan pesan Allah yarham Syekh Haji Muhammad Nur, bekas mufti Kelantan dulu, Allah yarham. Tuan Syekh sebut sebaik-baik teman bicara dan teman cinta ialah kitab, yakni Al-Quran. Menghiburkan kita bila kita dikhianati oleh sahabat, oleh kawan, oleh teman dan sebagainya. Al-Quran tidak akan buka rahsia kita dan kecacatan kita, dan kita akan dapat hikmah, kita akan dapat ilmu, kita akan dapat pengetahuan bila kita baca, dan tentunya kita akan dapat pahala bila kita baca Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran wahai umatku, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak. Sahabat syafaat kepada sahabatnya, iaitu orang yang sangat rapat, orang yang sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada pada tangan kita, yang dapat kita tengok, yang dapat kita tenung, yang dapat kita baca, yang dapat kita kaji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya daripada sabda baginda, umat aku amat berbangga dengan umatku yang mana padanya Al-Quranul Karim. Justru tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan saya, muda-mudi, remaja sekalian, mulalah pada hari ini carilah guru-guru untuk belajar Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran. Jangan jadikan diri kita buta Al-Quran, nescaya kita akan tergolong dalam orang yang sangat rugi. Belajarlah, carilah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Imam Bukhari sebut sabda Nabi, maksudnya bacalah Al-Quran. Khairukum, sebaik-baik daripada kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pula. Jangan malu, jangan segan, jangan rasa kecil, jangan rasa kecewa. Carilah guru-guru. Kalau tidak bersama halaqah, bersama gumpulan, carilah guru secara personal. Mudah-mudahan suatu masa, suatu hari, lidah kita dapat baca Al-Quran, dapat baca mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lancar, dengan tenang dan dengan tadabbur. Wallahu taala alam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Syekh Abdul Karim Umar Fathani Al-Makki, Imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Negeri Selangor dan juga mantan qari di Raja Arab Saudi, dan juga Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman di atas pengisian, dapatan, input dan perkongsian yang diberikan kepada kita semua. Dan begitulah, mudah-mudahan kita dapat menjadikan Al-Quran itu dipegang, digenggam liriknya, dihafal kemas dan dibawa ke mana-mana kita pergi, kerana setiap lirik dan bait cinta Allah Subhanahu wa taala menerusi Al-Quran ini adanya akidah, adanya ibadah, adanya muamalah, adanya suruhan dan larangan, adanya perkara-perkara yang berupa peringatan, sejarah dan pastinya ketetapan masa hadapan. Teruskan berinteraksi bersama Halaqah insya-Allah pada masa akan datang menerusi Facebook Halaqah TV 9 dan juga menerusi siaran ulangannya di www.tonton.com.my. Halaqah, akar tradisi ilmu, mengundur diri buat masa ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Bacaan tilawah lil qari Syekh Saud Asy-Syirain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن مع التلاوة للشيخ ماهر المعيقلي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بين